Selamat sejahtera kepada Dr. Radin Siti Aisyah dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kami kumpulan 7 akan membentangkan tugasan 3 yang bertajuk reka bentuk kuasai eksperimental. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan dulu ahli kumpulan 7, iaitu saya sendiri, Priyatashni anak perempuan Chandran, dan kedua, rakan saya Shalini, anak perempuan Wijaya Kumar. Isi kandungannya adalah pengenalan, ciri-ciri, objektif kajian, persampilan kajian, instrumen kajian dan analisis data. Bagi pengenalan, mengikut Creswell 2002, terdapat 8 reka bentuk kajian pendidikan sama ada kuantitatif, kualitatif atau kadang-kadang gabungan antara kedua-duanya. Reka bentuk penyelidikan dapat dibahagikan kepada 2, iaitu penyelidikan kuantitatif dan penyelidikan kualitatif. Dalam penyelidikan kuantitatif terdapat eksperimental, kuasai eksperimental, tinjauan dan kolerasi. Dalam penyelidikan kualitatif pula terdapat etnografi, kajian kes, bersejarah dan naratif. Maksud reka bentuk kuasai eksperimen ialah the word kuasai means as if or almost. So, a quasi experiment means almost a true experiment. Reka bentuk kuasai eksperimental digunakan untuk menggantikan reka bentuk eksperimental apabila responden tidak dapat diagikan secara rawak. Hal ini bermaksud pemboleh ubah tidak dapat dikawal. Ia adalah suatu kajian yang digunakan untuk menilai keberkesanan sesuatu program. Terdapat 3 reka bentuk kajian kuasai eksperimental yang sering digunakan dalam penyelidikan kuantitatif, iaitu reka bentuk ujian prapaskah, kumpulan-kumpulan tidak seimbang. Yang kedua, reka bentuk regresi tidak bersambungan. Dan ketiga, reka bentuk siri masa. Selamat sejahtera, saya Shalini Wijaya Kumar. Saya akan menerangkan ciri-ciri reka bentuk kajian kuasi eksperimen. Ciri yang pertama ialah sampel kajian ditetapkan. Ciri kedua, menyiasat hubungan sebab dan kesan selepas program atau intervensi diberikan. Ciri ketiga ialah rawatan diberikan secara rawak kepada kumpulan. Ciri keempat ialah reka bentuk kuasi eksperimen mudah untuk menjalankan. Ciri kelima ialah reka bentuk kuasi eksperimen mampu menjelaskan sebab dan akibat. Ciri seterusnya ialah terdapat kumpulan kawalan atau perbandingan. Ciri berikutnya ialah kumpulan sedia ada digunakan. Reka bentuk kuasi eksperimen dilakukan dalam persekitaran natural. Reka bentuk kuasi eksperimen sering digunakan dalam sektor ekonomi, sosiologi, pentadbiran awam, perancangan bandar dan wilayah, serta sains politik. Ciri seterusnya ialah 2 atau lebih daripada kumpulan responden yang tidak diagih secara rawak. Reka bentuk kuasi eksperimen memerlukan kawalan terhadap pemboleh ubah luaran yang tegas. Ciri yang terakhir ialah reka bentuk kuasi eksperimen mengutamakan perbezaan antara kumpulan responden secara semula jadi. Terdapat 3 ciri-ciri penulisan objektif kajian yang baik. Yang pertama adalah relevan, boleh dicapai, jelas, logical, boleh diukur atau dinilai dan sesuai dengan kaedah kajian. Yang kedua adalah menggambarkan nilai hubungan atau perbezaan, sumbangan ataupun kesan interaksi antara pemboleh ubah yang dikaji. Ini kita boleh dapat tengok dalam kuantitatif. Yang ketiga itu adalah menggambarkan penerokaan ke arah memahami. Seperti yang kita dapat boleh dilihat dalam kajian kualitatif. Sekarang, mari kita lihat persempilan. Kajian ini digunakan untuk mendapatkan kumpulan responden yang mempunyai ciri-ciri tertentu mengikut kehendak penyelidik.
Dalam kajian kuasi eksperimen, terdapat dua persempelan. Persempelan yang pertama ialah persempelan secara kebetulan. Kajian ini digunakan memilih mana-mana responden kajian yang ditemuinya atau paling dekat dengannya. Pemilihan responden kajian ini akan menimbulkan ralat yang tidak boleh dijangka kerana prosedur persempelan secara kebetulan bukan melalui persempelan rawak. Persempelan yang kedua ialah persempelan bertujuan. Kajian ini digunakan untuk mendapatkan kumpulan responden yang mempunyai ciri-ciri tertentu mengikut kehendak penyelidik. Instrumen kajian ini memperincikan tentang alat ukur kajian yang digunakan untuk mendapatkan data tentang pemboleh ubah bersandar yang dikaji. Instrumen dijelaskan dengan tepat dan terperinci serta memenuhi ciri-ciri instrumen yang baik, termasuk jenis instrumen, bahagian-bahagian dalam instrumen, kesahan dan kebolehpercayaan instrumen, kemudahtatbiran, kemudahttafsiran dan keobjektifan. Dalam kuasai eksperimental, instrumen kajian dapat dibuat melalui dua. Yang pertama adalah ujian prapaskah dan keduanya adalah soal selidik. Sekarang, mari kita lihat analisis data dalam kuasi eksperimen. Analisis data adalah suatu proses yang sistematik dalam menguruskan dan memaparkan hasil dapatan kajian dalam cara yang mudah difahami. Terdapat 4 analisis data dalam kuasi eksperimen. Pertama, ujian ANCOA 2 hala. Kedua, ujian post hoc. Ketiga, ujian T. Dan keempat, ujian ANOVA. Untuk penyelidikan kuasa eksperimental ini dilakukan apabila penyelidik ingin menentukan kewujudan hubungan antara pemboleh ubah bebas dengan pemboleh ubah bersandar. Penyelidik perlu berusaha mengawal semua pemboleh ubah luaran atau ancaman yang berpotensi memberi kesan terhadap pemboleh ubah bersandar. Kawalan ini adalah penting bagi penyelidik membuat kesimpulan bahawa hanya pemboleh ubah bebas sahaja yang menyebabkan kesan tersebut.